Okey, boleh dengar suara cikgu kan? Boleh cikgu. Boleh teacher. Sekejap. Okay, so hari ni kita lompat sikit jadi 6.6. Awak baca sekejap 6.6 application of trigo function. Oh, sekejap, tajuk dia lari sikit. Okay, so untuk selesaikan application of trigo function, so dia ada beberapa skill lah yang awak kena ada. Antaranya yang pertama, graph of trigo. Kita dah belajar ada graph of trigo ni, tapi yang basic saja. Yang basic maksudnya awak ada 3 graph. Okay, ada sine, ada cos, ada satu lagi apa? Satu lagi? Sin, cos dan? Tangent teacher. Okay, tangent. Tapi kalau perhatikan semua ni huruf X. Maksudnya graf asas je, graf asas. Okay, bila graf asas awak dah pernah tengok graf dia, kalau sin macam ni, cos and tangent dia ada macam ni. Okay, so apa yang kita kata kena ada skill kat sini, yang pertama awak mesti tahu kalau sin 0, 90 degree. Okay, sekejap. 0, 90 degree, lagi apa lagi basic angle yang ada kat situ? Yang untuk ni, 4 senggat sini. Untuk DS. Apa selain pada 0, 90 lagi apa? Seterusnya? 180. Okay, okay, lagi? 360. 270 dulu, baru 360. So ada 5 lah sini. Semua value ni awak mesti familiar. Contohnya kalau sin 0, awak tahu dia masih 0. Sini 1, sini 0, negative 1, 0. Mana dapat number ni? Dekat graph. Sini 0 start, lepas tu sini 1. Tengok yang cikgu point tu Okay, value 0, 1, 0 ni semua dekat graph. Ataupun kalau awak nak tekan calculator, lambatlah kena check satu-satu. Okay, sama pula dengan cos. Sama je. Kalau cos 0, 90 degree, 180, 270, 360. Okay, kita mesti boleh tahu apa value untuk setiap satu ni sebab nanti kita nak selesaikan. Okay, cos 0 berapa? Ini. Betul. Okay, cos 0 siapa boleh bagi? 1. Okay, 1, lepas tu dia turun kosong, negatif 1, kosong, pergi balik kat 1. Okay, dan yang last ialah tangent, tangent 0, 90, 180, 270, 360. Okay, ni special lah sebab dia value dia sikit je. Starting 0, 90 degree, infinity. Lepas tu? Okay, berapa ni? Tangent 180. 0 balik, infinity balik, 0 balik. Okay, awak boleh double check dengan calculator.
Okay, so yang ini pertama, konsep pertama. Sebab apa? Okay, contoh dia soalan yang boleh keluar kat sini ialah nanti bila dia cakap solve, okay, dia bagi sin theta equal to 0. Awak nak solve ni. Okay, so bila awak solve, awak akan dapatkan theta equal, awak kena tekan apa kalkulator? Sin -1. Shift kan, tekan shift, so dia akan jadi sin -1, 0. Kalkulator akan bagi berapa? Kalkulator akan bagi 0 kan? Okey. Tapi sebenarnya dia ada lagi dua jawapan lagi. Dia sepatutnya mesti bagi lagi 180 dengan 360. Okey, yang ini yang kita kata kena tahu sendiri daripada graf. Sebab apa kalkulator tak bagi? Dia tak boleh senaraikan lebih daripada 1 kat sini. So kalkulator akan bagi yang first je. Tapi awak tahu dia ada 3 values untuk sin theta equal to 0. Okey, faham tak maksud cikgu? Yang ini kena tengok graf. Tengok semula graf. Yang ini kalkulator yang tolong bagi. So, dia ada beberapa angle yang memang kita biasa tak tekan kalkulator lah. Contoh, 0, lagi 1, -1. Biasa kita tak tekan kalkulator tapi kita terus tengok graf. Okey, contoh lain. Dia bagi sini cos A equal -1. Okey. Yang ni mungkin, cikgu ambil 1 lah sebab kalau -1 ni ada satu value. Okey, awak tekan kalkulator cos A equal -1, tekan shift. Dia akan bagi berapa value A? Okey. Tengok ni, yang dapat jawapan 1 ada 2 sepatutnya. Awak baru bagi 0. Sepatutnya awak kena bagi lagi 1, 3. 360. Itu yang kita kata yang ini kena tahu daripada graf. So skill graf awak lah. Yang ini memang kalkulator boleh tolong kira. Yang first value dia akan kira. Second value or third value ni awak kena find out daripada graf. Kalau tangent biasanya kosong je lah. Tangent dia boleh tanya selalu kosong lah. Kalau yang ada kaitan dengan graf infinity tak ada. Kalau dia tanya tangent kosong, awak nak dapatkan theta dia, awak tekan shift tangent. Kalkulator akan bagi satu value sahaja iaitu 0 degree. So awak kena add on lagi 2. Iaitu apa? Apa lagi 2 value yang patut kita senaraikan? 180. Ya. So biasanya kalau kita macam tak ada idea untuk graf, kita terpaksa ambil kalkulator dan tekan 55 ni. Tekan 55. Awak tekan start dengan tangent 0, 90, 180, 270, 360. So ini saja basic angle yang ada untuk 0, 1, -1. Okey, tapi kalau number dia nanti 0.5, tak boleh lah. Tak boleh lah guna graf. Kita akan guna kalkulator. Okey, itu skill yang pertama, graph of trigo. Okey, cikgu teruskan. Dia ada lagi beberapa skill. Okey, skill yang kedua, quadrant. Okey, ini semua yang dah belajar ni quadrant. Quadrant itu ada 4. Kita ada yang add sugar to coffee. Okey, kena okey, apa yang kita kata ASTC ni? Yang A tu All sin tangent. Untuk siapa? Untuk positif ke negatif? Positif. Okey, yang kita senarai ni positif. All positif. Sin, cos, tangent positif. Sin positif, tangent positif, cos positif. Okey. Sebab apa? Nanti dia boleh bagi contoh soalan. Dia kata sin theta equal
Contoh dia bagi negative 0.5. Okay, so automatically awak mesti dalam bracket nampak negative, refer add sugar to coffee. So quadrant mana? Kat mana dia negative? Sign negative. Tangent and cos. T and C. Sebut quadrant 1, 2, 3, 4. 3 and 4, sorry. Okay. So 3 and 4. Awak mesti berjaya sebut cerita ni. So bila kita berjaya sebut cerita ni, kuadran ni partner dia mestilah basic angle. Okay, dan basic angle last week cikgu dah tunjuk yang ada ni. Basic angle yang ada butterfly tu. Dia melekat pada x-axis kan teacher? Okay, betul. So semua pergi ke x-axis je. Semua sini ikut kuadran jugalah. Okay, dan basic angle awak tahu kalau sini theta, so theta tak ada masalah, tak perlu buat apa-apa operation lah, minus ke plus ke. Tapi kalau dekat kuadran tu dia mesti 180 minus theta. Ni semua theta. Semua theta ni adalah basic angle. Maksudnya mesti acute angle. Mesti acute angle. Okay, so kalau kat quadrant 3, dia punya operasi dia adalah 180 plus theta. Kalau quadrant 4, dia punya operasi dia ialah 360 minus theta. Okay, so apa kita buat? Contoh tadi kita dah dapat sin theta equal negative 0.5. Awak dah kata dah, okay, quadrant 3 and 4. So masa awak nak tekan calculator, awak hanya tekan, okay, ni kalau calculator, kita mesti tekan calculator lah sebab ni tak boleh pakai graph. Calculator awak tekan sin theta, sorry. Cikgu, maksudnya kena try dua-dua ke? Dua-dua tu maksudnya? Yang kuadran 3 dengan 4. Bukan try, memang kena buat dua-dua. Dua-dua tu jawapan. So mula tekan calculator. Nampak bila tekan cikgu tulis sini positif. Negatif ni hanya untuk represent dia punya kuadran sahaja. Awak jangan tekan calculator negatif, nanti bahaya. Sebab kita nak dua value, kita nak basic angle dia. Okay, so untuk basic angle mesti tekan positif. Okay, so tengok calculator bagi berapa basic angle? 30. Dia bagi 30. Okay, ni kita panggil apa tadi? Basic basic angle. Atau reference angle. Okay, so 30 ni kalau awak tahu dia adalah quadrant 1 kan? Quadrant 1. Adakah dia kita boleh ambil sebagai jawapan? Sebab kita kata tadi jawapan kita mesti quadrant 3 and 4. Tak boleh teacher. Boleh, dia hanya untuk refer sahaja. Sebab dia dekat mana-mana pun dia punya kuadran, dia tetap 30. Okey, cuma sekarang awak kena highlight untuk kuadran yang ketiga. Okey, kuadran yang ketiga operasi dia adalah, okey, tengok sini kalau tak dapat. Ya. Okey, untuk permulaan biasa kita akan buat triangle lah, kuadran 3 sini. Triangle mesti macam ni Tak boleh buat triangle macam ni. Salah. Okey, mesti hala ke yang butterfly dia tu. Okey, sini theta awak tadi, theta tu dah boleh ganti dengan 30. Okey, tapi kuadran ketiga, dia bukan 30, dia datang dari belakang. Sini. Sampai sini. So berapa? 180 plus 30. Sebab tu kat sini formula dia 180 plus theta. Okey, so plus 30. So jawapan awak untuk kuadran 3 ialah 210. Okey, boleh dapat tak untuk kuadran 3? Boleh cikgu. Okey, nanti bila kuadran 4 pula, buat pula triangle kat sini. Ini untuk starting je, nanti bila awak dah mahir, awak tak perlu buat triangle lah. Okey, so awak tahu dia punya, actually dia punya angle dari sini sampai sini je dia stop. Dia tak ambil pun 30 ni. So actually awak kena kira 360 minus 30. Sebab tu rumus dia 360 minus theta. Okay, so 4 jawapan dia? 330.
Okey. Sekejap. Ya. Sekejap dia hang sekejap. Hai. Okey. Hang. Okey, 3:30 Awak boleh dengar lagi tak? Boleh cikgu. Boleh Itulah. teacher. Tapi tak boleh nak tulis. Aduh, kacau lah. Sekejap. Okey, so apa kita buat? Kita mesti last kali kalau soalan dia solve, selesaikan, awak mesti last kali tulis semula theta equal 210,330. Kena senaraikan dua-dua tu. Oh lah, tak boleh tulis pula. Hang lah. Kejap. Bagi dia rehat sekejap. Okey. Okey, cikgu ni cikgu terpaksa shutdown sekejap. Awak stay je lah dulu. Awak baca dulu kejap. Page 223 tu kejap Okey Dia teacher. tak boleh, cursor dia langsung tak bergerak ni. Okey, dia boleh nampak kot. Boleh? Boleh teacher. Okey, sekejap je. Ya. Okey, so kita sambung. Tadi last kali mesti senaraikan balik. Last kali awak mesti cakap kalau dia guna tadi theta. Okey, last kali ni answer last Okey, sorry. Okey, start dengan 210,330. Kalau perhatikan number 30 tu cikgu tak tulis. 30 yang first awak tekan calculator tu kita tak tulis. Ini adalah last answer. Final answer ni biasanya untuk full mark. Kalau nak dapatkan full mark awak mesti senaraikan. Kalau awak senarai asing-asing separately macam ni awak tak boleh dapat full mark lah. Sebab awak dah senarai dia secara berasingan. Okey. Ingat so last kali mesti combinekan jawapan. Okey, tu tadi konsep yang kedua. Tadi pertama cikgu ulang, tadi pertama konsep graf, yang kedua quadrant. Okey, dia ada lagi yang ketiga. Ni belum masuk soalan betul lagi Ni baru konsep. Okey, konsep yang ketiga. Awak mesti tahu tentang okey, kejap. Equation Okey, tentang equation. Okey, equation ni dia ada dua je. Satu dia akan factorization. Yang kedua dia akan jadi quadratic. Okey, yang first ni single factorization lah. Contohnya awak ada sin theta bracket, lepas tu dalam ni ada cos theta plus 1 equal to 0. Ini contoh factorize. Maksudnya kita factorize ada single bracket. Kalau quadratic biasanya awak tahu dia mesti ada
2 bracket. Okay, so contoh kat sini kalau kuadratik mungkin 2 sin theta minus 1 sin theta minus 1. Maybe lah, macam ni contoh. Okay, cuba perhatikan dekat yang first yang cikgu tulis factorization ni. Apa beza dengan yang kuadratik? Dia 2 bracket je tu kan? Selain pada bracket, cuba tengok dia punya term tu. Yang Two trigo dia. sign. Oh, dia sin dengan cos, pasal yang kuadratik tu sin Sini dengan ada sin. sin, sini ada cos. Yang ni sin dengan sin. So means awak punya kuadratik mestilah in term of, kalau sin mesti sin square. Mesti ada sin square. Contoh sin square theta plus 5 sin theta plus 6. Contoh saja ni contoh. Maksudnya mesti in term of, kalau sin sahaja. Kalau cos mungkin ada cos sahaja. Tapi kalau yang ini tak apa. Kalau factorization yang single bracket ni maksudnya kalau kita expand bracket ni dia akan jadi sin theta cos theta plus sin theta equal 0. So dia akan combine dua lah, dia ada sin, dia juga ada cos. So yang kita factorkan dia adalah sin. Okay, ini untuk case yang pertama kita akan factorkan satu sahaja. Yang samalah factor dia. Tapi untuk case yang kedua, kalau kuadratik awak mesti nampak ada sin square. Lepas tu sin power dia 1. Lepas tu number. Okay, then awak boleh factorize guna konsep kuadratik. Maksudnya boleh masuk calculator, mode, equation. Sama macam kita buat kuadratik. Kita akan masuk calculator, mode, equation. Lepas tu degree. Lepas tu pilih A, B, C. Okay. So habis konsep situ cikgu dah nak masuk soalan Ini baru skill yang kena ada lah. Skill-skill ni semua telah dipelajari. Boleh yang tu? Boleh cikgu. Okay. So sekarang questions lah. Okay, 6.6. Good. Okay, so 6.6 punya subtopik kita ambil questions. Yang pertama soalan direct. Okay, so kejap cikgu ambil calculator. Okay. Okay, kalau perhatikan sini, kita dah boleh terus guna, adakah kita akan guna konsep graf kat sini? Untuk negatif 0.5446. Tak cikgu, guna yang quadrant tu. Graf hanya untuk 0, 1, negative 1. Okay, so kat sini first kali kalau dapat je soalan macam ni untuk solve. Ni solve nanti dia akan kata solve. Okay, so kita first kali tengok negatif buat dalam bracket. Okay, bagi tahu 1, 2, 3, 4 je. Quadrant 3 and 4. Okay, macam tadi 3 and 4. Okay, untuk starting kalau masih tak ada kemahiran, awak kena buat triangle. Okay, buat triangle dekat 3, combine je sini triangle untuk 4. So tak nak awak mesti dapatkan basic angle. So basic angle tu kita dapat daripada theta equal shift sin. Okay, tekan 33. Okay, kejap. Shift sin 0.5446. Okay, berapa tadi? 30? 33. Okay, kalau awak tekan dia ada point dia banyak kan? Macam mana kita nak kata nak ambil setakat mana? 0.5446. Okay. Salah tekan. Shift sin. Sebab sepatutnya kalau degree kita mesti ambil 2 decimal places.
Tapi sekarang ni kenapa kita ambil 33 sahaja? Kenapa tak ambil Sebab dia 99. Budakkan. 7 tu pun kalau awak round off, dia akan kat sini dia jadi dia akan jadi kosong-kosong jugalah. So bila 0.00 kita boleh cancel kat sini. Okay. So kita dah round off jadi 30 degree. Okay, so 30 degree tu yang kat sini lah macam tadi. Okay, so awak kena tahu kuadran yang ketiga, jawapan awak adalah 180 plus 30 degree, 33 degree. Dapat tu berapa 213 kan? Ada je 213. Okay, so the next quadrant awak akan dapat 360 plus, plus mana boleh plus, minus. Okay, siapa yang tak nampak kenapa ada yang plus, kenapa ada minus, kenapa sini tambah, kenapa sini tolak? Ada tak yang tak nampak tu? Kau tak nampak tanya sekarang Okay, so nampak, bukan nampak yang ditulis, nampak tu maksudnya faham pengiraan dia. Tak faham. Kenapa beza operasinya? So kenapa? Sebab kan cikgu tunjuk macam mana kita kira sudut di sukuan ketiga. Kan sukuan ketiga kat sini patutnya sampai sini. Kalau sampai sini sepatutnya sini sahaja dah 180. Okay, sini tadi 30. So 180 kena tambah 30. Faham. Okay, tapi kalau keempat awak tak kira macam tu Kalau keempat awak patut pusing sampai sini stop. So yang ini macam mana nak kira dia? Kita boleh terbalikkan je lah. Yang ni kita tak nak. Ni 30 ni kita tak nak contohnya. So, Okay, kalau kita nak. Okay macam tu. Okay, so yang cara tulis jawapan. Cara tulis jawapan mesti tulis semula. Tulis semula theta equal. Dia guna theta, so awak guna theta jugalah. So lastly theta equal 21327. Okay, settle. Okay, question 2. Cos 2 theta equal 0.3420. Okay, so sekarang ni dia trik sikit kat sini ada 2 theta. Sedangkan sebelum ni kita nampak dia cos X. Yang sebelum ni dia adalah single cos A. Theta. Oh, ni lah kena factorize kan teacher? Belum. Okay, ini kita kata dia double angle. Awak tengok angle dia sepatutnya kalau cos 30 dia dah jadi cos 2 times 30. So dah double lah, dah jadi cos 60. Okay, dia dah jadi double tapi tak ada masalah pun. Cuma kat sini dia nak bagi tahu awak, nanti syarat dia akan bagi macam ni. Theta mesti starting 0 to 360. So means kalau 2 theta, awak dah round 2 times lah. Awak dah berpusing tu 2 kali. 2 kali pusingan. Tadi dah pusing sekali, pusing lagi sekali. So berapa total degree dia? 7 to 720. Okay. Tapi 0 ni still lah sebabnya awak times 2 kan? Times 2, times 2. Semua times 2. So 0 still 0 Okay, bermaksud nanti kita punya jawapan akan jadi banyak. Bukannya setakat 360, dia boleh lebih daripada 360. So first step ialah, okay macam biasa kita shift cos dulu. Cikgu tulis mula cos 2 theta equal positive 0.3420 bracket kuadran. Okay, kuadran ke berapa? Sebab dia positif. Cos dia positif. First, second and third. Okay. Hanya second and third juga. First and second je kan? First and fourth. Positif. Oh, dia positif. Sorry. Yelah, awak mesti tak perasan dia positif. Okay, positif kat sini. Kalau negatif baru terbalik lah. Okay, ambil calculator, just tekan shift cos, nanti dia akan keluar cos negative 1. Tengok berapa degree dia bagi. 70.
Okay, so ingat walaupun kat sebelah kiri ni awak jangan tulis theta, kena tulis follow dia 2 theta. So dapat 70. Okay, jangan bahagi 2 Okay, stop dulu. Stop dulu, so sebab kita dah anggap ini sebagai basic angle. Basic angle. Okay, so basic angle dia dapat 70. So apa kena buat? Awak kena macam tadi, awak dah kata dia ada dekat first quadrant and fourth quadrant. First 70, kalau fourth berapa? 70 juga. Okay, so first quadrant 70 lah. Sebab ini memang first. Okay, macam mana dengan fourth quadrant? Formula dia tadi 360 Minus 70. Okay, so awak akan dapat 290. Okay, sepatutnya dah habis dah cerita awak. Jawapan awak 70,290. Tapi tak boleh lagi. Awak kena teruskan lagi sebab dia dah round sekali. Sekarang dia nak round lagi sekali macam ni. Untuk first quadrant, tadi dia dah round sekali sampai sini. Sikit je, 70. Sekarang dia round lagi sampai ke tempat yang sama. Okay, bermaksud first round tadi sampai sini, daripada sini sampai sini, first round 360. Okay, add on lagi berapa ni? Tambah 70. lagi 70. So awak kena tulis lagi first quadrant untuk second round 360 plus 70. So dapat berapa? 430. Okay, 430. 0. Okay, macam mana dengan kuadran yang keempat? Sama juga, dia dah round satu round, dia nak patah balik. Okay, kuadran keempat sepatut dia dah round satu. Lepas tu dia round lagi sekali. Sampai kat tempat yang sepatutnya. Sini. So sini 70. Okay, yang merah tu 360. Macam mana dengan yang hijau? Yang hijau tadi sama tak dengan jawapan yang hijau teacher. sama kan? Okay, yang hijau ni sebenarnya value dia 290 tadi. Yang merah ni value dia 360. So apa operasi awak kat sini? Awak kena tulis 360 plus 290. So 650. Okay, so awak akan dapat 650. Okay, so ingat kena senaraikan 4-4 ni sebagai jawapan tapi bukan theta. Dia adalah 2 theta equal 70, 290, 430, 650. Okay. Dan kita kena tahu dia kalau 2 theta, soalan solve mesti kita lastly kita nak theta saja. Kat sini baru divide tu. So dapat 335, 145, 215, 325. Okey, dapat senaraikan 4-4 yang terakhir betul baru boleh dapat full mark kat sini. Kalau awak tersilap terstop kat sini, lepas tu awak tertulis pula kat sini theta, terus salah lah. Dia boleh dapat mark kat sini lah. Cikgu, Ya. yang operasi-operasi yang sebelum ni kan, all the on top operations, where do I get the mark? Means, will I be able to get marks if I just terus darab dengan 2 in the first place? Kat mana kejap? Yang question 2 ke? Cikgu, Yang dekat sini ke? Sini? betul. Okey. Kat sini maksudnya kenapa tak bahagi 2 ke? Tak darab 2 terus, dapat data terus. Tak boleh sebab awak masa awak tengah cerita pasal shift cost tadi, masa awak tekan shift cost tu, awak sedang letakkan subjek formula dia 2 theta kan? Teacher. So kat sini bila awak dapat value, dia masih 2 theta equal 70. Baik awak buat theta 70 divide tu. Tapi tak boleh. Sebab yang kita tengah consider 70 ni adalah basic angle untuk cerita ni. Untuk cerita sudut. Actually theta dia
Sebenarnya theta dia 35 kan? Teacher. Okay. Dia tak benarkan awak divide dulu dengan tu. Walaupun bila awak divide dengan tu memang dapat 35. Tapi awak tengok kalau awak buat 35, kalau kuadran yang ke berapa sepatutnya ke-4 kan? Kalau sini 35 awak dapat sama tak jawapan? Cuba awak kira. 360 tolak 35. Dapat tak berapa? Dapat 325. Okay, dapat 325. 325 ni patutnya awak nak bagi nama dia siapa? Theta ke 2 theta? Awak nak bagi nama dia theta kan? Teacher. Maksudnya kuadran first awak ni jawapan pertama, ni jawapan kedua. Okay, so mana jawapan lagi dua? Lagi dua jawapan sebab dia kan round 2 kali. Adakah awak nak buat lagi sekali? Ya, okay. Tengok kalau awak round dia lagi sekali, nanti untuk second round, quadrant first dia akan jadi berapa? 360 plus 35. So jadi 395. 395 ni bukan last answer. Oh, tak dapat jawapan je. Faham. Nanti jawapan dia tak sama dengan, memang kita nampak macam ada yang first and last. Tapi yang tengah-tengah ni hilang nanti. Okay, teacher. Thank you. Okay. Okay, so tu question tu. Okay, dia ada banyak lah. Nanti mungkin kalau awak jumpa soalan. Kejap. Okay, nanti bila awak jumpa dia ada soalan yang macam ni kat tepi ni cikgu note sikit. Tadi awak nampak dia cos 2 theta. Mungkin dia boleh je keluar soalan. Sin. Contoh sin. Lepas tu dalam bracket dia bagi theta plus 30. Okey, macam ini pun nanti sama je. Katakanlah sini 0.5. Okey, kalau macam ini awak punya cerita nanti sama je. Awak tekan shift. Shift apa tadi? Shift sign dia akan dapat 30 degree. Betul? Ke 60 degree tadi? Kalau 0.5 dapat 30 ke 60? 30. 30 kan? Okay, dia kuadran, kalau sign positif, kuadran first and second. Okay. Sama macam tadi, jangan buat 30 ni awak pergi pindah ke sebelah kanan, biar je. So awak tahu kuadran first awak akan dapat 30 degree. Kuadran 2 awak akan dapat 180 plus 30. So awak akan dapat 210. So awak kena ingat dia bukan pusing 2 kali. Sebab awak punya theta tadi di antara 0 to 360. Sekarang theta awak kat tengah ni dah jadi theta plus 30. So kena follow lah. Left side mesti 0 plus 30. Right side pun mesti 360 plus 30. Maksudnya kita follow saja cerita theta. Kalau theta tadi times 2, awak times 2. Perasan tak tadi bila times 2, kita times 2. Sekarang bila plus 30, kita plus 30. Kalau dia kata minus, kita minus. Okay, so sepatutnya awak punya scale, awak punya range dia mesti dalam bentuk theta plus 30 in between 30 degree hingga 390 degree. Bermaksud jawapan yang kurang daripada 30 degree tak boleh diterima. Yang lebih daripada 390 degree pun tidak diterima. Okey. Boleh faham tak maksud cikgu kat situ? Boleh. Okey, so jawapan pertama terima tak? 30 degree. Untuk yang cikgu tanda right hijau ni. Dekat kuadran pertama. Okey, 210 ni terima tak? Terima lagi sepatutnya. Masih. Tapi ingat ini jawapan dia bukan theta. Ni masih lagi namanya theta plus 30. Okey, sekarang awak kena round. Kena tambah lagi. Dia akan sampai tak ke sukuan pertama semula. Okey, sebab dia dah lebih pada 360 ni. Dah 390. So untuk kuadran first. Tadi sepatutnya sini je 30. 30. Kat sini 30. Tapi dia dah round lagi sekali.
Dia dah 30 sampai 360, naik sampai sini balik. Okey, sampai sini dia jadi berapa? 3, 9. 90. 90. Okey, tapi perlu tak awak ulang untuk sukuan kedua? Sukuan kedua awak jangan. Tak perlu. Okey, katakanlah awak nak try dulu sukuan kedua sebab nak check nanti jawapan dia sesuai tak. Okey. Okey, untuk second quadrant dia patut sampai sini. Okey, tapi dia nak round lagi sekali. Okey, sepatutnya nanti awak kena buat 360 plus. Tadi jawapan kita patutnya 210. Dia sukuan kedua kan? Sukuan kedua tolak kan? Awak punya je cikgu terkosan. Sepatutnya minus Sukuan ketiga baru tambah. Okey, sepatutnya tambah 150. Okey, bila awak tambah awak akan dapat berapa? 410. Bukan 5 ke cikgu? 510. Nak test je tu. Okey, so patutnya awak kena senarai balik. Theta plus 30 ialah, okey senarai pada awal tadi 30, 150, lepas tu 390, 510. Okey, then baru tolakkan dia. 30 minus 30 ni kena pindah Setiap satu kena tolak 30. So dapat 0. 150 minus 30. 120. Okey, semua minus awak akan dapat macam ini. Okey. Lepas tu baru decide adakah yang ini ni boleh dijadikan jawapan akhir. Okey, kejap Okey, kejap. Cikgu nak tanya, kenapa kena tambah 360 dengan 170 tu? Okey, sebab tadi awak kata dia sekejap. Cikgu check. Dia kalau second, kalau tu theta senang sebab dia 2 round. Kalau dia ada tambah something tu, sekejap Okey, sekejap. Okey, sepatutnya jawapan dia yang ini. Okey, ni sepatutnya kita kena buat ke tak kejap Sepatutnya yang quadrant 2 untuk second round ni dah tak payah buat tau. Betul tak? Yang ni patutnya kena buat ke tak sebab dia dah melebihi range 510 ni. Tak Kita perlu. ikut dia teacher. Sebab dia stop sampai 390 je. Betul lah yang kawan awak tanya tu kenapa kena tambah. Sepatutnya kita dah stop sampai satu lagi sahaja. Sampai 390 sahaja sebabnya kalau buat lagi sampai kedua dah lebih pada 390. So ni patutnya memang dah dipadam. So ni tak ada. Okay, so yang last answer dia boleh terima yang 3 ni sahaja. Okay, 3. 3 value sahaja. Sebab yang tadi tu dah lebih daripada 390 kan teacher? Betul, sebab awak tengok range yang dia bagi tadi kalau theta mesti sampai 360. Tapi kalau theta plus 30 mesti sampai 390. Walaupun awak kata sign positif untuk quadrant first and second, tapi second tadi dah melebihi 390. So awak kira boleh tapi awak kena padam. Lepas awak kira tu awak kena padam dia. Maksudnya dia tak terlibat dalam jawapan. Okey, tak apa, nanti kita tengok lagi ada tak soalan yang macam tu. Okey.
Okay, cikgu teruskan yang soalan lain Okay, tu question 2. Ni question macam ni jangan keluar sikit sebab dia bagi sangat sikit. Maksudnya sikit je soalan dia. Cos macam tak ada apa-apa operasi tambah tolak. Okay, so biasanya soalan dia akan datang dengan kuadratik atau factorization lah. Okay, so tengok question 3. Okay, question 3. Okay, contoh. Sin 2x plus cos x equal to 0. Okay, sekarang ni memang awak tak pernah tengok lagi ni sin 2x. Pernah tengok tak sin 2x? Sebab sini cos ni 1x. So awak macam tak boleh nak factor kan? Bolehkah kita keluarkan mana-mana factor? Sini sin X. cos. Tak boleh. Dia tak boleh berpisah. Sebabnya Tak boleh nanti semua. awak kata sin 60, lepas tu awak keluarkan 60 degree. Lepas tu bracket sin apa? Sin ni dia nama dia. So macam tak boleh lah. Okay, so apa kita buat? Kita kena kat sini sebab cikgu skip dia terus 6.6 tadi topik ni. Dia ada sebelum tu dia ada bagi formula. Awak salin dululah. Formula ni tak ada masalah pun dia akan bagi. Cuma awak kena hafal kot. Okay, formula dia ialah kalau jumpa sin 2x, formula dia ialah 2 sin x cos x. Okay, so ni adalah formula. Bermaksud awak boleh convertkan sin 2x ni jadi 2 sin x cos x. Okay, so disebabkan kita tak boleh buat apa-apa pada dua-dua ni, tak ada factor, so kita convertkan yang ni jadi 2 sin x cos x. Okay, so sambung plus cos x equal to 0. Okay, barulah kita cari. Kat sini kuadratik ke factor? Factor. Okay, oops. Kita nampak ada factor yang sama kat sini cos, sini pun ada cos. Okay, awak pun keluarkanlah cos tu. Keluarkan cos x. Dia mesti kalau x lah, tak boleh 2x cos x. Okay, so apa yang tinggal dalam bracket? Apa yang tinggal? 2 sin x x plus 1. 1. Okay, cos ni ada number 1 sebelah dia, so 1. Okay, ni kita kata pernah belajar. Contoh awak belajar x, lepas tu bracket 2x plus 3 equal to 0. So ada berapa jawapan sepatutnya sini? Ada satu jawapan x ke dua jawapan x? Satu. Dua. Dua. Pertama, x equal 0. 0. Yang ni kena bagi jawapan sama dengan ni. Yang ni pun sama dengan ni. Yang second adalah x equal negative Negative 3/2. Dua jawapan masuk bracket jadi macam ni. Samalah kalau awak buat kuadratik pun, kalau ada kalkulator awak bagi x0, awak kena letak x. Awak tak tulis x minus 0. Kita tak tulis untuk bracket macam ni. Boleh faham Kalau x tak ada bracket maksudnya dia equal saja dengan equation yang ujung tu. So x equal 0, 2x plus 3 equal 0. So solving dia ialah 0 negative 3/2. Okay, so macam mana untuk case ni? Yang pertama cos x equal 0. Yang kedua, kalau tak dapat awak salin dululah yang ni. 2 sin x plus 1 equal 0. Okay, so kita selesaikan satu-satu. Dia ada dua jawapan Yang first versi dia versi x. So ini special angle yang cikgu cakap tadi. Yang kena refer graph. So tekan kalkulator. Kalau nak tekan, biasanya kita jarang tekan kalkulator untuk 0. Biasanya kita dah tahu kalau 0 jawapan awak mesti berapa. Cuba ingat balik. Tadi graf kita macam ni. 90. 90 teacher. Okay, ada dua jawapan 90 degree. Satu lagi. 100. Sinilah graf yang cikgu lukis kat kiri tu. Tapi kalau awak tak boleh, awak kena tekan kalkulator satu-satu. Cos 0, cos 90, cos 180. Mana yang dapat kosong, senaraikan. Ada dua jawapan. Okey, pergi pula ke 2 sin x plus 1. Selesaikan dia dulu. Sin x equal, okey, pindahkan satu dulu jadi negative 1
Pindahkan 2 jadi over 2. 2. Okey, nampak sini negatif. Letak bracket kuadran pertama, kedua berapa? Ingatlah yang ASTC tu. Kat mana negatif sign? 3 dengan 4. 4. Okey, so awak punya tugas macam biasa masih kena cari basic angle. Dapat berapa? 30 degree kan? Ni dapat banyak kali dah ni. Betul? Betul cikgu. Okey, negatif tu jangan tekan. Kalkulator jangan tekan negatif. Okey, 30 degree ni kuadran pertama. Tapi dia bukan jawapan lah. Awak nak kuadran 3 and 4. Okey, so find untuk kuadran 3. Kalau dah boleh hafal 180 plus or 180 minus, tak payah lukis lagi lah segitiga tu So 180 plus ke minus? Plus. Okay, plus 30 equal to 110, 210. Okay, quadrant 4, 360 minus 30 dapat 330. Okay, so semua yang cikgu highlight ni adalah jawapan. Perlu ke bahagi 2 ke tolak 2 lagi? Tak ada kan? Tak payah. Ada. Okay, ada 4 jawapan yang perlu di list Maksudnya awak listkan dia mesti satu baris sahaja. Ni berterabur. Susun ikut ascending order. Okay, so starting dia 90. Okay, lepas tu? Yang mana dulu nak tulis? 210. Okay, yang ni dulu. Baru 270. Barulah 330. Okay, mesti sebaris. Okay, baru boleh dapat full mark. Kalau buat asing-asing macam ni awak stop, kita tak boleh kira lah. Sebab kita tak tahu awak nak ada tak value yang awak tak nak. Okay. Okay, boleh untuk case yang ketiga, factorize. Okay, case yang keempat. Kita tengok situ 2 cos 2x minus 13 sin x plus 10 equal 0. Okey, nanti kita akan belajar formula dia cos 2x. Ada satu formula untuk cos 2x. Tapi kalau macam sin x tak ada formula Sin x tak ada formula. Biasanya ada formula untuk double angle. Angle dia double 2x. Okey, so tadi kalau kita tengok yang first tadi formula dia sin 2x. Yang ni sekarang cos pula. Okey. Dah okey, so awak mesti sebab awak nak factor macam tak ada ni cos 2x ni sin x. So nak tak nak salah satu kena tukar So kita tukar yang cos ni. Tukar. Okey, 2 ni terlibat tak dengan formula cos? Tak cikgu, so bracketkan kat luar teacher. Okey, betul. So dia bracketkan kat sini. Okey, gantikan 1 minus 2 sin square x. Okay, so continue. Dia ada minus 13 sin x plus 10 equal to 0. Okay, dah boleh ke nak? Nampak macam kuadratik? Dah boleh tekan mode equation ke belum? Boleh ke nak tekan mode equation? Boleh kot cikgu. Dah boleh dah? So apa A dia awak kat sini? Dah nampak dah A dia? Macam belum. Belum cikgu. Macam tak tersusun. Okay, so kena expand lah. Expand. Okay, so bila awak expand dia jadi berapa? 2 minus 4 sin square x minus 13 sin x plus 10. Okay, ni pun belum lagi sebab dia macam berterabur. So awak susun dulu negative 4 sin square x minus 13 sin x. Yang 2 and plus 10 ni awak akan dapat plus 12 equal to 0.
Okey. Untuk kes ni, kita dah belajar kalau konsep kuadratik kita tak nak negatif kat depan. Kita tak nak A ni negatif. So nak tak nak awak kena tukarkan dia jadi positif lah. Kalau tidak nanti susah awak punya bracket lah. Okey, so bila tukar positif, tukar simbol. Tukar simbol Tukar simbol. Plus jadi minus. Okey, boleh setakat tukar simbol tu? Boleh cikgu. Boleh teacher. Nombor ni boleh ke ada sifir kan? Ada sifir 2 ke 3 ke 4 ke? Tak ada kan? 13 tu dah tak ada sifir. Maksudnya tak ada sifir 4 lah. Okay, so tak perlulah simplify. Maksudnya stop kat sini. Tekan calculator mode equation. Tengok calculator bagi berapa X awak. Calculator akan bagi X1, X2. Kita nak X. Okay, X yang pertama dia bagi? 3/4. Yang kedua is negative 4. Okay, satu lagi X awak negative 4. Okay, awak nampak cikgu ada space satu tempat kosong kat atas. Bermaksud cikgu nak masukkan dia dalam bracket. Macam kuadratik awak belajar tu. Tapi boleh ke kita kata sini X? Sedangkan equation kita sin X. So kita mesti tambah perkataan sin kat depan. Mesti tambah Kalau kat sini equation awak cos, letak cos. Kalau tangent, letak tangent. Okay, boleh faham tak untuk letakkan sin ni? Sebab equation kita bukannya x square, kita sin square. Okay, so masukkan dalam bracket macam biasa jadi 4 sin x minus 3. Sin x plus 4. Okay. Okay, dapat sampai situ Boleh dengar lagi Dapat. Boleh. Okay. So sama je, dah sampai dah single macam ni. Ni single macam kita tengok contoh pertama tadi. Ni single lah. So awak dah boleh start lah. Fikirkan okay ni positif. Kalau positif, kuadran yang keberapa? Kuadran, buat berbracket, kuadran 1 and 2. Yang ini negatif tapi tak logik. Tak logik sebab negatif 4. Sedangkan awak belajar ada number untuk sin X 0, 1, negatif 1. Betul tak? Betul. Ada pun number negatif 4. Negatif 4 ni tak wujud. So yang ni kita kata ignore. Tapi janganlah sini pun ignore juga Semua awak ignore. So tak adalah jawapan nanti Tak boleh ignore semua Yang mana tak logik, ignore lah. Okay. Abaikan. So kita hanya selesaikan yang dua jawapan ni saja. Tekan calculator, tengok sin X dia dapat berapa degree? 59 degree. Okay. Awak tahu kalau nak ambil degree and minute tu hari tu dah ajar kan? Sebab kadang-kadang kalau dia starting dia dah ada minute degree tu awak kena ambil dua-dua. Okay, ni kalau ambil degree. Kalau ambil minit tekan yang kalau minit berapa? 48 35 ke 36? 35 Okay. Ini in case in case awak terpaksa beri dalam, dia nak dalam minit juga 35 minit. Tapi untuk case ni hari ni kita nak tengok degree saja. Okay, quadrant first dah settle. Macam mana dengan quadrant 2? 180 minus 48.59. Okay, so X kita berapa? 131.41. Okay, lepas tu buat apa tadi? Mesti tulis balik jawapan X equal 48.59,131.41. Kalau lah in case awak tak tahu ni nak ignore ke tak, yang negative 4 boleh tekan je calculator, shift, sin, negatif jangan tekan 4. Okay, memang dia akan kata maths error. Maths error tu maksudnya awak ignore jawapan Okay, so settle lah untuk kuadratik dan untuk factorize. Cuma satu lagi cikgu tak tunjuk lagi dalam bentuk pi bentuk radian. Sekejap.
Okay, dapat dah salin So question 5. Okay, ni dia bagi dalam pi radian. Bila dia bagi dalam pi, awak tak dibenarkan tukar jadi degree lah untuk kes ni. Sebab awak kena solve dia dalam bentuk pi juga. Okay, so starting dia macam mana? Awak tengok ni soalan ringkas. Maksudnya dia terus just 3 sin apa sama dengan apa. Bermaksud tak ada operasi macam tadi lah. Tadi complicated kita kata tengok soalan dia. Ini panjang. So factorize ataupun kuadratik. Tapi untuk kes yang kelima, dia soalan ni macam soalan pertama tadi. Directly tanya pasal sin or cos. Okay, ni dia tanya pasal sin. So awak perlu tak nombor 3 kat depan ni? Tak perlu. 3 ni boleh pindah. So kita nak tekan shift sin, kita mesti tak ada apa-apa number kat depan ni. Okay, so first kita pindahkan dulu. Okay, berapa? 0.99 divide 3 dapat 0.3. 3. Okay, then macam tadi juga awak tengok, okay, sign positif, quadrant 1 and 2. Okay, so kita tak jangka dia nak buat 2 kali pusingan lah, ataupun check dulu kejap lagi. Kalau pusingan kedua dia masuk tak dalam range pi range dia setakat pi saja ni. Dia nak jawapan berakhir dengan pi. Kalau lebih daripada pi, kita tak terima. Contoh yang lebih adalah pi 4/3 pi. Ni dah lebih. Kalau pi bermaksud 3/3. Kalau dapat 4, 5, 6, 7, tu dah lebih, kita tak terima. Okay. So apa kita buat? Kita cari dulu apakah basic angle dia. Okay, basic angle tekan shift sign. Okay, reference angle dia awak akan dapat. Ingat ni radian tau. Yang 0.33 ni, lepas tu ni semua dalam radian. Cuba awak convertkan kalkulator awak jadi radian. Awak tukar mode dia radian dapat berapa? Teacher, how to tukar to radian the mode? Awak punya macam ni kan sama ke cikgu kan? Teacher. Itulah sampai sekarang tak jumpa radian. Saya tahu cikgu. Tekan mode 3 kali. Nanti jumpa red. Mode 3 kali. Menu ke? Tekan shift menu. Shift menu. Ada angle unit. Oh ya, calculator ni. Terima kasih. Salah ke. Sebab tak explore lah tu. Okay, so shift sign 0.33. Okay, ni radian. Kalau degree awak akan dapat 19.27 degree. Siapa yang tak tukar radian. Lepas tu dia kena convert jadi radian lah. So kalau guna kalkulator boleh terus convert radian dapat 0.3363. 0.3363. Kalkulator hitam tu tekan je mode. Dia ada radian kan? Mode ke apa tak tahulah, tapi ada degree radian. Pilih RAD Okay. Cikgu, lepas tu tekan radian tu kan, how do I go back? Is it D? Kalau menu tekan 1. Oh, radian lagi. Tekan balik lah. Tekan balik lah. Tukar balik degree. Sebab bahaya ni kalau radian. Okay. Sebab radian ni kita pakai jarang-jarang kalau tajuk sudut. Okay, so awak clearkan balik setting tu Okay, dah dapat dah sekarang ni. So macam mana kita dah tahu kalau macam ini. Ini adalah radian. Kalau dia kuadran yang pertama. Kuadran pertama dah settle. So kita kena buat untuk kuadran yang kedua. Tapi ingat dia dalam bentuk radian. So awak kena tahu kuadran kedua sampai sini. Yang sini nilai dia adalah 0.3363 radian. So yang kita nak adalah sini. Kalau tidak kita buat 180 tolak degree. Sekarang ni kita tak boleh tulis 180. Sebab kita kena tahu 180 bersamaan berapa pi.
Pi. Pi ialah 180 degree. So bila kita guna pi radian, kita tulis sini pi lah. Pi minus 0.3363. So awak tekan kalkulator, jangan tekan pi. Awak tekan 3.142 pi tu. Tolak 0.3363. Okey, 2.8057. Kejap betul tak cikgu kira ni. Okey, kuadran kedua dah dapat, kuadran ketiga pertama dan kedua dah dapat. Okey. Dapat sampai situ? Dapat. Okey, macam ni pun kita kalau ikut dah lebih pada 4 angka bererti. Kalau awak nak round off, katakan awak decide nak bagi seragam, semua nak ambil 4 je. So ni kena round off jadi berapa? 6 Okey, dapat 6. Okey, sebabnya pi ni kita kira dia 3.142. Okey, ada salah kira tak? Tak ada. Okey, kemudian awak pun tahu tadi range dia asalnya A. Kau tengok balik range yang dia bagi. Yang ini A, dia tulis A. Okey, awak pun tulis A. Okey, A adalah antara 0 radian to pi radian. Sekarang A plus pi over 3. Jawapan awak tadi dapat 0.3363 radian. Ya Allah, kejap, salah. Okey, 0 plus pi over 3, pi plus pi over 3. Dia both sides awak mesti tambah dengan apa perubahan dia. Perubahan dia ialah plus pi over 3. So range dia dah bertukar sampai pi over 3. So sini A plus pi over 3 hingga, okey, berapa pi plus pi over 3? Awak akan dapat 4 kan? 4 over 3. 4 over 3 pi. 3 over 3 plus 1 over 3 dapat 4 over 3 pi. Okay. So kalau awak confuse, sebabnya kat sini jawapan awak point, kat sini dapat pi. So awak boleh tukar dan bentuk point. Contoh pi over 3 ni berapa point? Pi over 3, 3.142 bahagi 3. Okay, ni point dia adalah 1.047. Ya. Why do we have to change the rad again? I'm sorry, I didn't understand that part. Ya, ni radian. Ni radian ke apa ni? Tak, yang awal-awal yang kat angle tu. Dekat angle mana kita tukar radian? Here. Why have to change the radian again? Ya. Ini memang radian sebab pi ni. Biasa kan dia bagi sampai 180 degree. Kalau pi saja memang radian. So memang kalau dia pi memang kita tukar radian lah teacher. Dia tak jumpa pernah pi tapi degree. Tak ada kan? Okay. Pi tak boleh. Pi bukan degree. Pi adalah radian. Faham. Okay, so kalau degree dia akan tulis degree, kita nampak senang. Okay, so 4 over 3 ni kalau ikutkan berapa radian, berapa dalam point? 4 over 3 times 3.142. So akan dapat 4.189. 4.189. Kedua-duanya sekarang dah jadi bentuk perpuluhan tapi masih radian, bukan degree. Okay, so awak tahulah jawapan pertama tadi termasuk tak dalam range? Tak, sebab dia dah lebih 4 over 3 kan? Dia dah lebih dia bukan lebih kan, dia kurang kan, sangat kecil kan. Tapi kita masih, ingat kita masih belum tolak lagi ni. Ni ada kat sini kan kalau perasan. So supaya awak tak confuse, awak buat macam mana? Okay, sekejap. Okay, kita nampak dia sampai 4.189. Okay. So perlu tak dia macam nak pergi ke sukuan yang pertama semula? Logik tak?
Perlu tak tadi kan jawapan awak sekuan pertama dan kedua. Dah dapat, perlu tak dia pergi balik ke sekuan yang pertama? Tak. Tak perlu lagi pun sebab range dia pun sampai pi je. Sepatutnya sampai sekuan kedua je. Sekuan ketiga pun dah tak logik, keempat tak logik, apatah lagi nak sampai semula sekuan pertama. So tak perlulah. Okay, so kita dah boleh tulis jawapan kita. A tambah pi over 3, jawapannya ialah 1.047, 4.189. So last kali kita nak A sahaja. Okay, A ialah 1.047 ni tolak dengan pi per 3. Maksudnya dapat berapa tu? Kosong kan? Cikgu salah salin jawapan sorry. Bukan range. Jawapan tadi yang kita patutnya highlightkan jawapan ni, highlight jawapan. Ni jawapan pertama, ni jawapan kedua. Sorry okay. So jawapan 0.3363. Jawapan kedua 2.806. Okay, sekuan kedua 2.806. So A kita ialah 0.3363 tolak pi per 3. 0.7109. Okay, dapat positif ke negatif? Negatif kan? Negatif. Negatif 0.7109. Satu lagi. Kalau 2.8. Okay, dapat 1.75. Betul 8 8 ke 9? Betul. Tapi tolak pi per 3 tolak. Mana tadi? Pi per 3. 9 kan? Betul tak? Cikgu punya dapat 9 Oh, ya ke? Sebab kita follow apa yang kita tulis. Sebab buku teks mungkin dia ambil pi tu nombor lain. 2. Okay, so kita bagi sini 5 kan. Okay, so ini sepatutnya jawapan akhir. Tapi dia bukan jawapan akhir sebab adakah dia duduk dalam range yang dia nak tadi 0 sampai pi. Maksudnya 0 sampai 3.142 saja boleh. Boleh tak ambil nombor negatif? Boleh je. Tak Awak boleh. mesti refer range. Okay. 3.142 ni 1.7 ni termasuk tak dalam range? Termasuk. Okay, so yang last kali kena decide balik jawapan kita ialah yang ini sahaja. Satu je jawapan dia. Faham. Negatif kena buang, positif kena ambil sebab dia masih dalam range 3.142. Sebabnya kalau negatif dah kurang daripada 0. So step dia sama je, awak selesai sampai habis baru minus atau plus. Tengoklah operasi kat sini, kalau sini plus, bawa sini jadi minus. Kalau sini darab, bawa jadi bahagi. Semua tu dibuat last step. Last kali buat last, bukan first step kan, last. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, sepatutnya kelas kita sampai pukul 8 berapa? 9 berapa? 9:15. 15 kan? Okey, so ada lagi dalam berapa minit? 10, 25 minit. Ya. Calculator saya kata 758. Okey, kejap tadi awak patut kira berapa tadi? 2.806 tolak pi. Pi ni awak tekan pi Apa tak? Saya tekan 3.142. So tengok cikgu tekan. Oh, calculator awak keluar 8. Berapa dia punya selepas 98 tu? Salah je. Bracket tak? Bracket. Sekejap. Ke dia rosak. Ataupun mungkin ada setting-setting, tapi rasanya patut lebih kurang ni sama je. Kecuali awak tekan shift pi. Kalau shift pi nanti takut jawapan dia lain sikit. Sebab ada orang dia tekan shift pi over 3.
Nampak kau macam ni pun dapat 9 juga. Oh dapat teacher, dapat balik. eh? Dapat. Okay, so untuk yang hari ni cikgu stop situ. Sebab cikgu nak awak buat ada 2 soalan yang kena hantar. Buat 2 soalan. Dan soalan tu hantar dalam satu kertas saja. Maksudnya snap gambar dia satu je. Janganlah bagi jadi sampai 2 page. Susah nak tanda. Okay, so soalannya ialah questions 6.10 ni exercise tu Yang exercise tu page 2 to 4. Okay, kita ambil soalan. Sahaja teacher. Okay, kita ambil yang senang lah, Cik Kono yang senang. Okay, kejap kita ambil soalan G. Nombor 1 G. 1G tu ada formula tadi cikgu dah bagi cos 2x tu dah bagi formula. Dan nombor 2 H pun boleh cikgu, ada sin 2x. itulah, tapi plus tu satu. Kejap yang plus tu sebab cikgu takut ada benda yang cikgu tak habis formula dia. Kejap. Tak apalah, untuk hari ni kita ambil dulu, nanti lain kali kita tambah. Okey, ambil lah soalan H H. Sebab actually dalam bab ni dia ada lagi beberapa formula. Contoh yang tambah tolak tu nanti awak tak boleh cari formula dia, cikgu tak ajar lagi 6.5 tu Okey, tak apa. So awak buat dulu 2 ni, patutnya tak boleh ada salah lah kat sini. Markah dia dalam berapa ni kakak? 3. Dalam 4 ada 3 markah. So kalau 4 markah ada 8 lah. Kalau yang melibatkan kuadratik biasanya 4 markah. Okey. 3 far sikitnya. Kalau 3 tu yang simple-simple macam sin x equal 0.5. Yang ni awak buat boleh 2 markah lah. Tapi kalau yang melibatkan kuadratik, senaraikan semula, tu 4 markah. So ada 8 markah lah untuk hari ni Okey, tu je untuk hari ni. Ambil masa lah, kalau kata 9 suku tu ada kelas tak siap lagi, boleh hantar sampai petang Teacher, nak nota ni boleh tak? Biar saya snap nanti. Okay, thank you. Okay, so bolehlah ambil masa untuk buat dulu. Thank you, teacher. Thank 30 you lagi ni. teacher. Assalamualaikum. Okay, bye. Waalaikumsalam.